Harap para guru semua kalau ada buku teks lagi eloklah, sebab slide saya ni pun berdasarkan buku teks tingkatan 5. Jadi untuk makluman, perkongsian ilmu kita pada hari ini berkisarkan tajuk Al-Qadiyah, dan saya gabungkan Al-Qadiyah itu merangkumi kepada 2 subtopik, iaitu Al-Qadiyatul Hamliyah wal Qadiyatul Syartiyah. Kalau tengok dalam buku teks, kedua-dua tajuk ini diasingkan. Tapi untuk slot petang ini saya akan gabungkan sekali. Memandangkan perbincangan untuk tajuk ini, saya rasa tidaklah sesukar tajuk-tajuk yang lain. Okey, jadi saya akan terus paparkan slide kita pada petang ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk tajuk hari ini, Al-Qadiyatul Hamliyah wal Qadiyatul Syartiyah. Saya akan terangkan tajuk Qadiyatul Hamliyah terlebih dahulu. Okey, kalau kita tengok dalam buku teks kita, untuk tingkatan 5 ni, kita ada 5 tajuk, iaitu Qadiyatul Hamliyah, Qadiyatul Syartiyah, kemudian tajuk yang ketiga At-Tanaqud, seterusnya Al-Aqsul Mustawa dan juga Al-Qiyas. Jadi petang ni kita akan tumpukan 2 tajuk utama, Qadiyatul Hamliyah dan juga Qadiyatul Syartiyah. Yang saya rasa 2 tajuk ni adalah tajuk basic, tajuk yang paling asas untuk kita menguasai 3 tajuk yang terkemudian. Dan kemahiran untuk tajuk ni sangat-sangat penting, dan kita kena ingatkan pelajar lah yang tajuk ni kalau dia tak mahir, susah untuk dia menguasai tajuk yang berikutnya seperti Tanaqud, Akas, apatah lagi Qiyas. Okey, kita akan teruskan. Okey, Al-Mawdu' Al-Qadiyatul Hamliyah, dan tajuk Qadiyah Hamliyah ni, tajuk-tajuk tingkatan 5 ni adalah daripada Qismu At-Tasdiqat. Berbanding tajuk tingkatan 4, tingkatan 4 tu dia merujuk kepada Qismu At-Tasawurat, bahagian yang pertama, yang ini bahagian yang kedua. Okay, kita terus pergi pada Ta'arif Al-Qadiyah. Kalau yang ada pegang buku teks tu, kita boleh rujuk pada muka surat 3. Okay, Ta'arif Qadiyah di situ, hiya mahtamala as-sidqa wal kizba li zatihi. Okay, apa maksud dia? Iaitu suatu penyataan yang ada kebarangkalian benar dan dusta pada zatnya, yakni penyataan itu sendiri. Perkataan li zatihi itu merujuk pada penyataan itu, tanpa kita lihat siapa yang bercakap ataupun siapa yang bawa cerita tersebut. Okay, ini untuk ta'rif qadiyah lah, untuk pengenalan. Dan dalam buku teks, selepas ta'rif qadiyah tu diikuti dengan al-idah. Okay, al-idah ni dia punya syarhu ta'rif lah, syarhu ta'rif bagi al-qadiyah. Dalam slide paparan saya ni mungkin ada lain sikit. Maksud saya mungkin contoh tu saya gunakan contoh yang lain untuk lebih jelas. Dan dari sudut isi kandungan insyaAllah sama. Dan ada beberapa penambahan lah yang saya tambahkan. Okay, tapi masih meraihkan apa yang ada di dalam buku teks lah. Okay, jadi kita tengok untuk al-idah yang pertama merujuk kepada ta'rif al-qadiyah tadi, iaitu yang pertama mahtamala as-sidqa wal kizbah. Okey, ungkapan tersebut membawa maksud la yadkhulu fi hadza ta'rif ma la yahtamilu as-sidqa wal kizbah. Maknanya dekat dalam ta'rif ni la yadkhulu, tidak termasuk dalam ta'rif ni sesuatu ungkapan, sesuatu penyataan yang tidak ada benar, tidak ada dusta. Okey, iaitu insya'i. Semua kategori insya'i, sama ada talabi ataupun ghairu talabi, dia tidak termasuk di dalam qadiyah. Okay, dan contoh yang diberi ijtahid. Ijtahid ada dalam buku. Okay, ijtahid ni kalau kita tengok dalam insya'i, dia kategori al-amru. Okay, begitu juga dengan la tadrib. La tadrib pun dalam kategori insya'i, iaitu an-nahi.
Dan kedua-dua ni adalah contoh daripada insya'i, dan semua kategori insya'i itu tidak termasuk di dalam ta'rif qadhiyah. Okey, seterusnya kita pergi kepada lizatihi. Lizatihi merujuk kepada penyataannya, penyataan yang dibawalah. Jadi la yadkhulu fi hadha ta'rif ma yahtamilu as-sidqa wal kizba li ghairihi. Li ghairihi ni macam saya cakap tadi, maksudnya tidak termasuk dalam ta'rif lizatihi ni ataupun qadhiyah ni sesuatu penyataan yang bukan daripada penyataan tu sendiri, tapi kebenaran ataupun pendustaan tu dilihat pada sebab-sebab yang lain. Tu yang maksud dia li ghairihi. Jadi tidak diterimalah sebab untuk menepati ta'rif qadhiyah ni dia mestilah lizatihi, merujuk kepada penyataan tu sendiri sama ada dianya benar ataupun dusta. Saya teruskan kepada muka surat yang keempat dalam buku teks, iaitu aqsamul qadhiyah. Okey, aqsamul qadhiyah secara umumnya qadhiyah terbahagi pada dua, iaitu qadhiyatul hamliyah dan juga qadhiyatul syartiyah. Okey, jadi untuk permulaan dalam buku ni kita akan bincangkan tentang qadhiyah hamliyah. Jadi saya beri takrif qadhiyah hamliyah terlebih dahulu. Okey, al-qadhiyatul hamliyah hiya allati yakuna tarfaha mufradaini. Hiya allati yakuna tarfaha mufradaini, iaitu yang mempunyai elemen dua elemen. Okey, mufrad, dua elemen. Contoh dia Muhammadun najihun. Jadi yang mana yang dikatakan mufradaini, iaitu Muhammadun merupakan mufrad yang pertama dan najihun merupakan mufrad yang kedua. Okey, itu untuk takrif qadhiyatul hamliyah. Kemudian takrif untuk qadhiyah syartiyah. Okey, dalam muka surat 3 buku teks, dia tak nyatakan takrif qadhiyah syartiyah. Takrif qadhiyah syartiyah tu dia akan nyatakan pada tajuk qadhiyah syartiyah lah, tapi yang ini saya tunjukkan tapi akan dibincangkan secara panjang lebar dalam bahagian qadhiyah syartiyah lah. Okey, kita tengok pada takrif qadhiyah syartiyah. Hiya ma tarakkabat min juz'aini rubita ahaduhuma bil akhar bi adati syartin, iaitu satu ungkapan yang tersusun daripada dua juzuk, dua bahagian, saling berhubung kedua-duanya antara satu sama lain dan diikat dengan adat syarat. Contohnya in akalta syaba'ta. Jadi kat sini ada dua juz'ai kat sini, ada dua juzuk. Yang pertamanya in akalta dan yang keduanya syaba'ta. Okey, nanti saya akan huraikan lebih lanjutlah dalam bahagian qadhiyah syartiyah nanti. Okey, saya teruskan. Okey, kita pergi pada muka surat keempat buku teks, iaitu tarfal qadhiyatul hamliyah. Okey, elemen yang ada di dalam qadhiyah hamliyah. Jadi dua elemen yang ada dalam qadhiyah hamliyah yang wajib ada, yang pertamanya ialah al-maudu'. Al-maudu' dan yang keduanya al-mahmul. Okey, al-maudu' ni apa? Al-maudu' ni kalau dalam nahwu mubtada' lah. Dan mahmul ni dia jadi khabar. Kalau kita belajar bahasa Melayu, maudu' ni dia punya subjek dan mahmul ni adalah predikat dia. Jadi dalam membina sesuatu ayat, satu penyataan, kena ada dua-dua lah. Mesti ada maudu' dan juga mahmul. Okey, contoh dia Muhammadun najihun. Okey, Muhammadun tu adalah tarful awal. Okey, merujuk pada tajuk tadi. Tarful awal, iaitu elemen yang pertama dalam sesuatu penyataan qadhiyah. Dan elemen yang pertama inilah yang dipanggil sebagai maudu' ataupun kalau kita nak faham kalam pelajar kita sebut mubtada' ataupun subjek lah. Okay, tapi dalam ilmu mantik kita tak gunalah perkataan mubtada' tu, kita gunakan maudu'. Okey, untuk at-tarfus tsani, elemen yang kedua, iaitu contoh dia najih yang warna merah ni. So najih ni menepati tepat mahmul ataupun at-tarfus tsani. Ajza' qadhiyatul hamliyah. Kalau tadi taraf dia, yang ini ajza' ni rukun dia. Dia sama je, cuma ada sedikit penambahan kat sini.
Okey, untuk apa ni? Untuk yang pertama al-maudu', okey kat sini ada takrif dia. Kalau dalam buku teks boleh rujuk dekat muka surat 5. Okey, yang pertama al-maudu'. Maudu' ni ataupun dipanggil sebagai mahkum alaih. Okey, maknanya boleh dua-dua. Andai kata pelajar sebut mahkum alaih pun boleh, maudu' pun boleh. Kalau dalam macam kitab stam pun sama je. Boleh guna dua-dua, maudu' dan mahkum alaih. Cuma kalau mahkum alaih ni kalau tersilap, kadang-kadang dia akan pergi kepada mahkum bih. Jadi kena berhati-hatilah. Jadi itu sebab ramai pelajar dia lebih selesa untuk guna al-maudu'. Hakikatnya maudu' dengan mahkum alaih sama, boleh guna dua-dua. Okay, jadi apa maksud dia? Kalau ditanya tentang ta'rif maudu', ta'rif maudu' bukan mahkum alaih tetapi yang ini. Tartibuhu at-taqdim wa in zukira akhiran, iaitu yang mendahului susunan ayat sekalipun kadang-kadang dia disebut di hujung ayat. Okey, maknanya bila kata maudu' tu dia mesti kat depan. Subjek biasanya berada di depan, tetapi ada kalanya dia berada di belakang. Okey, ni ada kaitan dengan tajuk apa ni? Khabar muqaddam dan mubtada muakhar. Okey, kalau kita cakap macam tu dengan pelajar, insya-Allah pelajar dia fahamlah. Okey, contoh yang pertama, Muhammadun najihun. Jadi yang warna biru ni merujuk kepada maudu'. Jadi Muhammadun adalah maudu'. Contoh yang kedua, ini yang dikatakan tartibuhu takdim tadi. Maknanya dia berada di depan. Okey, misal yang kedua, ain di kitab. Jadi ain di kitab, ini kita tengok maudu' dia berada di belakang. Okey. Ini contoh untuk apa ni, khabar muqaddam. Jadi dia punya maudu' di belakang bukan di depan. Ini contoh. Begitu juga dengan mahmul. Okay. Mahmul, kalau tadi mahkum alaih, mahmul pula disebut sebagai mahkum bih. Dan ta'rif dia lebih kurang sama, ada perbezaan sikit saja kat sini. Iaitu tartibuhu at-takhir. Okay, tartibuhu at-takhir. Yang tadi tartibuhu at-taqdim. Okay, tartibuhu at-takhir maksudnya dia mengakhiri susunan ayat, lazimnya. Tetapi ada kalanya dia berada di depan. Saya mengekalkan contoh yang sama supaya senang untuk pelajar faham. Oh, maaf. Okey. Seterusnya, juzuk yang ketiga. Kalau tadi untuk toraf tadi dia ada dua sahaja. Tapi untuk juzuk dia sebut 3 di sini, iaitu ada penambahan. Dan penambahan ini tidak semestinya kena ada. Kita baca dulu dia punya takrif dia. Robitah juga disebut sebagai an-nisbah. Ini bermakna kalau pelajar jawab robitah pun betul, nisbah pun betul. Okey. Hiya an-nisbatul waqi'ah bainal maudu' wal mahmul, iaitu sesuatu hukum ataupun hubungan yang berlaku di antara maudu' dan mahmul, au ma yatawassitu bainahuma, ataupun yang berada di tengah-tengah antara maudu' dan mahmul. Dan dia terbahagi kepada dua, iaitu zamaniyah dan juga ghairu zamaniyah. Tuhzaf ar-rabitah kasiran. Okay, lazimnya rabitah ni dihazafkan oleh kebanyakan ulama lah, liiktifa'i anha bil i'rab. Kerana apa ni, bila dah ada maudud dan mahmul tu dah memadai dari sudut i'rab. Jadi rabitah ni tidak diwajibkan lah. Okay. Kalau ada pun okey, tak ada pun sudah memadai untuk mengiktiraf dia sebagai qadiyah. Okay. Okay, rabitah terbagi pada dua tadi, zamaniyah dengan ghairu zamaniyah. Okay, macam mana kita nak bezakan antara zamaniyah dengan ghairu zamaniyah? Okay, contoh dia. Untuk zamaniyah, Muhammad kana najihan. So, mana dia punya rabitah dia? Okay, rabitah dia dekat sini. Dekat kana. Okay, iaitu yang pertama Muhammadun. Muhammadun ni jadi dia punya maudu'.
Macam kita bincangkan tadi, saya bezakan dari sudut warna kat sini supaya senang dan jelas kita faham. Yang warna hitam ni, inilah yang dikatakan Rabitah, penghubung. Rabitah Zamaniyah. Kenapa Zamaniyah? Sebab kana ni kan. Dia dalam fi'il nakis. Okey. Dan yang ketiga Najihan. Najihan ni dia jadi mahmul. Okey. Jadi sebenarnya ada nombor 1 dengan nombor 3 dah memadai. Kana ni hanya sebagai penguat ayat sahaja. Okey. Dan yang kedua Rabitah Ghairu Zamaniyah, yang tak terikat dengan masa. Okey, yang tak terikat dengan masa ni apa? Okey, contoh kat sini ialah Muhammadun huwa najihun. Okey, jadi dia punya Rabitah dia yang mana? Yang ini. Huwa. Okey, dan huwa ini adalah dalam kategori Rabitah Ghairu Zamaniyah. Okey, bukan huwa sahaja, termasuk juga dalam Rabitah Ghairu Zamaniyah ni ialah segala bentuk dhamair, segala jenis dhamair dia termasuk dalam Rabitah Ghairu Zamaniyah. Okey, jadi kesimpulan dia untuk ajza' qadhiyah hamliyah ni ada 3, maudu', mahmul dan juga Rabitah. Okey, dan kita kena ingatkan pelajar lah yang Rabitah ni ada 2 pecahan. Okey. Okey, saya teruskan dengan Aqsamul Qadhiyatul Hamliyah bi'itibaril mawdu'. Ni ada dekat muka surat 6 dalam buku teks. Okey, Aqsam Qadhiyah Hamliyah bi'itibaril mawdu' ni maksudnya apa? Okey, saya pecahkan kepada A dan B. A ni pembahagian Qadhiyah Hamliyah bi'itibaril mawdu'. Yang B ni Aqsam Qadhiyah Hamliyah bi'itibaril mahmul. Ni semua ada kat dalam buku teks muka surat 6 okey. Biiktibar maudu' maksudnya kita hanya melihat kepada maudu'. Melihat kepada maudu'. Jadi bila melihat kepada maudu' tu kita akan dapat kategorikan dia sebagai kulliyah, juz'iyah, muhmalah dan syahsiah. Okey, ada sebab kenapa saya letakkan kulliyah, juz'iyah, muhmalah terlebih dahulu sebelum syahsiah. Sebab kuliah, juziah dengan mumalah ni dia satu kategori. Satu kategori. Kejap lagi dalam slide seterusnya kita akan nampak kenapa 3 ni dalam satu kategori dan syahsiah ni dalam kategori yang berasingan. Okey, yang B B aqsamul qadhiyatul hamliyah bi'tibaril mahmul. Kalau tadi maudu' tu subjek dia. Mahmul ni predikat dia. Kita nak tengok predikat dia pula. Okey, predikat dia, adakah predikat dia dalam bentuk mujabah ataupun salibah. Mujabah ni maksudnya positif lah. Positif maknanya ayat tu tidak ada unsur-unsur penafian. Kalau kita nak okey, saya teruskan. Okey, kita tengok yang pertama iaitu mujabah. Mujabah macam saya cakap tadi, ayat-ayat positif yang tidak ada unsur-unsur penafian. Okey, dan pasangan dia ialah salibah. Salibah bermaksud negatif ataupun salibah. Negatif ni apa? Iaitu ada unsur-unsur penafian, ayat yang menafikan. Okey, kita tengok dia punya takrif. Dia punya takrif ni dekat dalam buku teks dia letak dekat muka surat 7. Itu takrif untuk mujabah. Manakala takrif salibah dia pun sama dekat muka surat 7. Okey, takrif mujabah ialah iza kanat al-alaqah bainal mawdu' wal mahmul alaqah ittisaliyah, iaitu sesuatu penyataan yang ada hubungan di antara maudu' dan mahmulnya tu dalam bentuk ittisaliyah. Ittisaliyah ni apa? Ittisaliyah ni maksudnya saling berhubung lah ataupun saling membenarkan. Minta maaf lah kalau saya tersilap memberi mafhum dia, tapi yang saya faham macam itulah maksudnya bila kata ittisaliyah tu, mujabah kan ayat yang positif, dia tidak ada menafikan di situ. Manakala salibah pula ialah iza kana al-alaqah bainal mawdu' wal mahmul alaqah infisaliyah, iaitu apabila hubungan di antara maudu' dan mahmul itu maudu' dan mahmul itu adalah dalam bentuk saling terpisah. Terpisah kat sini maknanya saling menafikan. Okey, itu untuk basic lah mujabah dan salibah.
Maknanya pelajar kita paling pun at least dia tahu nak bezakan ayat tu ayat mujabah ataupun salibah. Ni sangat penting ni. Mujabah salibah ni sangat penting sebab nanti dekat dalam tajuk tanakut, akas dengan kias nanti mujabah salibah ni lah yang akan memainkan peranan dalam formula tanakut, akas dan juga kias nanti. Okay, saya teruskan. Okay, ini pendetilan ataupun huraian lebih detail tentang biiktibar mauduk tadi, yang bahagian A tadi. Okay. Yang mana yang dikatakan mauduk tu, okay, kita tengok takrif dekat sini. Macam saya kata tadi, saya letakkan kuliah, juziah dan mumalah dalam kumpulan yang pertama. Okay. Kenapa? Cuba kita tengok takrif bagi setiap satu. Bagi kuliah, juziah dan mumalah. Takrif dia sama je. In kana maudu'iha kulliyan. Juziah pun sama. Begitu juga dengan muhmalah. Jadi ketiga-tiga ni dia punya takrif umum dia. Ni orang kata dia punya basic untuk takrif dia. Mestilah maudu'iha kulliyan. Okay, apa maksud kulliyan kat sini? Kita tengok pada kuliah dulu. In kana maudu'iha kulliyan wa musawaran bisurin kulli. Iaitu yang mana mauduk dia adalah bersifat umum. Kulli kat sini bersifat umum, kata nama am. Wa musawiran bisurin kulli, dan disertai dengan kata bilangan kulli. Okey. Untuk lebih jelas kita akan tengok kat sini. Contoh dia kullu insan hayawanun. Okey. Yang mana yang dikatakan mauduk ya kulli? So kita kena tahulah mana mauduk dekat dalam ayat ni. Jadi mauduk dia adalah insanun. Ini dia punya subjek dia. Okay, jadi insanun di sini bersifat kulli, dia am, manusia kan, manusia umum. Dia tak ada nama kat sini. Jadi bila tak ada nama dan kita tak tahu siapa, maka dia adalah kulliyan. Ni sebenarnya ada kaitan dengan tajuk kulliyatil khams. Kan, dalam kulliyatil khams tu, yang tingkatan 4 tu kan ada disebut juz'i dan kulli. Jadi untuk yang kuliah ni, dia adalah kategori kulli. Kategori kata nama Okey. Dan kita kena pastikan ianya adalah kuliah kerana ianya disertai dengan sur kulli. Okay, mana yang dikatakan sur kulli? Yang merah ni. Okey, kata bilangan kulli, iaitu menunjukkan semua. Nanti dekat slide yang seterusnya akan didetailkan lagi tentang sur ni. Okey, juz'iyah. Juz'iyah in kana maudu'iha kulliyan. Sama je macam tadi. Iaitu mauduk dia adalah bersifat am. Okey, kata nama am. Wa musawiran bisuri juz'i, dan disertai dengan sur juz'i. Sur juz'i, contoh dia ba'dul hayawan insan. Sebahagian benda hidup adalah manusia. Jadi sur juz'i dia yang mana? Ni, yang merah ni, ba'du. Jadi dia punya mauduk dia hayawan dan dia dikategorikan juz'iyah kerana dia ada sur juz'i kat depan ni. Okay, seterusnya muhmalah. Takrif muhmalah ni dia panjang sikit. In kana maudu'iha kulliyan, iaitu yang mauduk dia umum, sama macam tadi. Wa ghaira mustawarin bi ayyi surin, tetapi dia tidak disertai dengan apa-apa sur, sama ada sur kulli ataupun juz'i. Contoh dia, manusia itu adalah benda hidup. Okay. Cuba kita tengok dekat perkataan insan ni dia punya mauduk dia. Di bahagian hadapan dia tidak ada apa-apa sur. Okay. Bila kita sebut manusia itu benda hidup, manusia yang mana? Berapa orang? Kita tak tahu. Itu sebab dia kata tidak terikat dengan apa-apa sur. Okay. Dan yang terakhir untuk bahagian biiktibar mauduk iaitu syahsiyah. Syahsiyah ni apa? Syahsiyah ni maksud dia in kana maudu'iha syahsiyan wa muayyinan. Dah tak ada kulli dah kat sini. Okey, sebab dia kata mauduk dia adalah syahsiyan, khusus, merujuk kepada kata nama khas, wa muayyinan, dan dia tertentu. Contoh dia Hisham mahirun. So perkataan Hisham tu adalah mauduk dia
dan dia adalah dia adalah khusus. Okey, saya terus pergi pada slide yang seterusnya. Okey, sur. Okey, minta maaf kalau terlalu padat dekat dalam rajah ni. Okey, sur nanti dekat dalam tajuk Qadiyah Syartiyah pun kita akan jumpa juga perkataan sur ni. Tapi dia ada beza sebenarnya antara sur Qadiyah Hamliyah dan juga Qadiyah Syartiyah. Okey. Jadi untuk tajuk sur ni, sur fil hamli silap. Sur fil qadiyatil hamliyah wa aqsamuhu. Okey, ta'arif dia. Ta'arif untuk sur, al-lafzu ad-dalu ala kamiyat afradil mawdu' kullan aw ba'dan. Iaitu lafaz yang menunjukkan bilangan. Kamiyah ni bilangan bagi afradil mawdu', bilangan afradil mawdu', bilangan bagi sesuatu mawdu', sama ada ianya semua ataupun sebahagian. Okey, so kata kunci kat sini ialah kamiyah. Dia menunjukkan bilangan. Okey, tapi dalam mantik ni, dalam Qadiyah Hamliyah ni, dia maksud bilangan tu bukan macam kita kalau bahasa Melayu tu, kalau kata bilangan tu menunjukkan kata penjodoh bilangan macam apa? Seekor, sekuntur apa semua tu bukan. Ini dia merujuk kepada yang ini, yang belakang ni. Kullan au ba'dan. Maknanya dia ada sur kulli atau juz'i. So itu saja yang dapat difahami tentang takrif sur. Jadi dia terbahagi kepada dua. Yang pertama mansurah atau musawwarah, yang kedua ghairu musawwarah. Jadi dia terbahagi kepada dua, kuliah, juz'iyah. Maksud dekat sini ada sur hanyalah kuliah dan juz'iyah. Tadi kan kita bincangkan empat di taksim bi'tibari maudud kan ada empat. Ada kuliah, ada juz'iyah, ada mumalah, ada syasiyah. Jadi dekat bahagian sur ni dia nak bincangkan pula tentang yang mana yang ada sur, yang mana yang tidak ada sur. Okey, jadi yang ada sur ialah kuliah dan juz'iyah. Yang tidak ada sur ialah syasiyah dan mumalah. Okey. Dan setiap satu ni dia terbahagi kepada mujabah, salibah. Mujabah, salibah ni yang bi'tibari mahmul tadi ni. Yang atas ni kuliah, juz'iyah, syasiyah, mumalah bi'tibari maudu'. Yang bawah ni yang warna kuning dengan warna pink ni, ini bi'tibaril mahmul. Okey, jadi kita terus refer kepada yang musawwarah ni, yang yang ada sur. Yang ada sur hanya dua, tapi kalau dipecahkan dia jadi empat lah. Okey. Iaitu yang pertama sur kimi. Kenapa saya tulis kimi kat sini ni, sebenarnya saya buat formula ringkas. Okey. Kimi ni merujuk kepada kulli. Okey, kita tengok yang pertama. Untuk kuliah mujabah, saya ringkaskan kuliah mujabah tu sebagai sebagai kimi. Okey, kimi dia punya sur dia apa? Kullun, jami'un, ammatun, kafatun. Ni bukan semua atau kullun, atau jami'un, atau ammatun, atau kafatun. Mana-manalah. Dan yang dinyatakan di bawah ni, ini adalah bentuk-bentuk sur dia untuk kita camkan dia sebagai kimi ataupun kuliah mujabah. Kita dah boleh share dengan pelajar untuk dia ingat, untuk dia menguasai tajuk ni. Dia hafal yang ni, kimi, kisi. Nanti senang untuk dia menguasai tajuk-tajuk yang akan datang. Okey, untuk kuliah salibah saya ringkaskan sebagai kisi. Maknanya lepas ni kalau saya sebut kisi tu maksudnya kuliah salibah. Jadi sur dia apa? Sur dia antaranya. Antaranya ialah la syai'un dan juga la ahadun. Banyak lagi lah sur-sur yang lain untuk membawa maksud kuliah salibah. Nanti bila kita tengok contoh nanti kita akan faham penggunaan sur-sur yang ada ni. Okey, seterusnya yang ketiga, sur bagi juz'iyah mujabah atau ringkasnya jimi. Okey, contoh dia ialah ba'dun, kathirun, qalilun. Banyak lagi yang lain. Dalam buku pun ada.
Okey, dan yang terakhir yang ada sur ialah juz'iyah salibah, iaitu GC. Dia menafikan yang mujabah tadi. Jadi kita hanya tambah laisa je kat depan. Laisa ba', laisa kullu. Okey. Kadang-kadang ramai pelajar keliru tentang laisa kullu ni. Dia ingat laisa kullu ni dekat kuliah salibah. Tapi sebenarnya laisa kullu dia berada di juz'iyah salibah. Sebab maksud laisa kullu ialah bukan semua. Bila bukan semua tu maknanya ada sebahagian lagi yang tertinggal. Dia berbeza dengan yang sebelah sini, yang kuliah salibah ni. Bila dia kata la syai' dengan la ahad tu maknanya tak ada satu pun. Tak ada satu pun. Maknanya dia menafikan keseluruhan. Okey. Kita pergi kepada paparan yang seterusnya. Ini perincian untuk sur tadilah. Okey, yang ada sur. Cuba Ustaz-Ustazah semua tengok. Saya pecahkan kepada A dan B. A ni yang ada sur. Yang B ni yang tidak ada sur. Okey. Saya dah tak tulis penuh dah ni. Saya tulis simbol je. Okey. Untuk saya ulang untuk yang kuliah mujabah tadi saya ringkaskan menjadi kimi. Pasangan dia ialah kisi. Kisi ni kuliah salibah. Untuk juz'iyah mujabah saya ringkaskan jadi jimi. Pasangan dia ialah juz'iyah salibah. Dan untuk yang tidak ada sur ada 4. Gabungan muhmalah dan juga syasyah. Yang muhmalah mujabah saya ringkaskan jadi mihmi, iaitu muhmalah mujabah. Pasangan dia ialah mihsi, iaitu muhmalah salibah. Manakala yang terakhir syasyah. Syasyah saya pecahkan dia kepada 2 juga. Syasyah mujabah menjadi shimi dan syasyah salibah menjadi shisi. Okey. Cuba perhatikan contoh yang saya bagi. Contoh semua lebih kurang je. Saya kalau bagi contoh, saya suka bagi contoh yang sama. Sebab dalam tajuk ni, Aqsam Qadiyah Hamliyah Bi'tibari Sur ni, kita nak pelajar menguasai sur, bukan menguasai contoh. Jadi pelajar sebenarnya tak perlu hafal contoh, tapi dia hanya perlu menghafal sur yang sesuai untuk setiap kategori. Okey. Jadi yang ada sur, macam saya kata tadi, yang ada sur dia dekat bahagian atas ni. Jadi yang ada sur dia mendahului penyataan. Contoh macam ni, kullu tullab najihun. Dia berada kat depan. Semua pelajar berjaya. Jadi lawan dia ialah la ahad minat tullab binajih. Tidak ada seorang pun pelajar itu berjaya. Gitu juga dengan juz'iyah. Ba'dut tullab najihun. Sebahagian pelajar berjaya. Laisa ba'dut tullab binajihin. Sebahagian pelajar tidak berjaya. Okey, kemahiran kat sini ialah ni, yang warna merah ni. Dia nak buat ayat apa belakang ni terpulang pada dia, tapi yang penting dia punya sur dia tepat untuk setiap kategori. Okey, berbanding yang B ni dia tak ada sur. Dia bahagian Qadiyah Hamliyah Bi'tibari Sur juga, tapi dia kategori yang tidak ada sur. Okey, mumalah mujabah, apa bukti dia mumalah? Dia tak ada sur kat depan ni. Okey, tapi bila dekat salibah dia ada laisa. Yang laisa ni dia bukan sur. Kadang-kadang pelajar dia keliru. Bila kita suruh nyatakan sur, dia bagi sur laisa. Sebenarnya laisa ni bukan sur, tapi dia adalah adat salbi untuk menunjukkan bahawa mahmulnya adalah salibah. Maksudnya dia menafikan mahmul ni kepada at-tullab. Gitu juga dengan syasyah mujabah, tidak ada sur dan dia adalah kategori kata nama khas Zaidun, dan bila disalibahkan dia jadi Zaidun laisa binajih. Ada laisa kat situ. Okey. Dalam buku ada, kalau kita tengok muka surat 4, dia ada bagi beberapa contoh lain untuk kita mengenal pasti maudhu' lah. Okey, sebenarnya untuk syasyah ni bukan sekadar dimulai dengan kata nama khas je. Kalau ayat tu dimulai dengan isim mausul, isim isyarah dan juga dhamair,
Ni antaranya lah. Maka dia juga adalah syahsiah mujabah. Syahsiah, contoh, haza Muhammadun. So haza di situ menjadi mauduk dan dia adalah syahsiah sebab dia isim isyarah. Begitu juga contoh lain, allazi yal'ab la yanjah. Allazi yal'ab la yanjah. Ayat tu dimulai dengan isim mausul allazi yal'ab. So allazi yal'ab tu jadi dia punya mauduk. Okay, kalau contoh dhamair pula, huwa Muhammadun. So huwa di situ adalah mauduk dia. Okay, jadi dia menjadi syahsiah kerana beberapa sebab, antaranya kata nama khas tadi dimulai dengan isim isyarah, dimulai dengan isim mausul ataupun dimulai dengan dhamair, maka dia jadi syahsiah. Okay, habis untuk tajuk Qadiyah Hamliah. Okay, kita pergi pada tajuk yang kedua. Ini dalam buku teks dekat muka surat muka surat 12. Okey, saya teruskan. Al-mawdu' al-qadiyah syartiyah muttasilah. Okey. Tajuk ni dia adalah pembahagian daripada qadiyah tadi. Dia kalau nak masuk tajuk ni kita kena sentiasa ingatkan pelajar lah. Ni tajuk ni sebenarnya daripada mana? Sebab mantik ni dia otak kita macam jadi macam melukis grafik lah. Kita kena macam kita melakar jadual dalam otak kita. Ini tajuk ni daripada mana, ni bahagian mana. Jadi banyak unsur-unsur pembahagian di dalam ilmu mantik ni. Okay, memang kena banyak fikir sikit. Okay, jadi kita teruskan. Qadiyah syartiyah mutasilah. Pembahagian qadiyah terbagi pada dua, qadiyah hamliah dan qadiyah syartiyah. Perbincangan ataupun sukatan dalam manahij tingkatan 5 ni untuk mantik diambil qadiyah syartiyah muttasilah sahaja. Qadiyah syartiyah munfasilah tidak dibincangkan dalam tidak termasuk dalam sukatan tingkatan 5. Saya kadang kalau pelajar tanya mana pergi tajuk qadiyah syartiyah munfasilah, dia yang tanya. Sebab dia ingat dekat muka surat, ada dekat dalam buku kan, dia tulis qadiyah syartiyah tu terbagi pada dua. Dekat muka surat 3. Dia dah highlightkan kat situ qadiyah syartiyah tu ada mutasilah, ada munfasilah. Jadi ada pelajar tanya, mana pergi tajuk munfasilah? Okey. Jadi saya cakap tajuk munfasilah ada. Tapi kena ambil stamp nanti baru jumpa. Okey. Jadi diorang pun okeylah, redha lah. Okay, jadi untuk tajuk qadiyah syartiyah mutasilah ni, kita terus pergi kepada ta'arif dia. Okey, ta'arif untuk qadiyah syartiyah. Ta'arif qadiyah syartiyah dulu Okey, ta'arif qadiyah syartiyah muka surat 12 disebut ma tarakkabat min juz'aini rubita ahaduhuma bil akhar bi adati syartin. Okey, satu penyataan. Dia mesti penyataan yang tersusun daripada dua juzuk ataupun dua elemen, dan kedua-dua elemen tu dia saling berhubung. Saling berhubung antara dua juzuk tersebut serta diikat dengan adat syarat. Okey. Nak tahu detail dia kejap lagi sekarang ni kita pegang yang dia dia ada dua juzuk dan dua juzuk tu saling berhubung. Sebenarnya qadiyah syartiyah ni nanti kita akan perasan sebenarnya qadiyah syartiyah ni dia adalah gabungan dua qadiyah hamliah. Dia adalah gabungan dua qadiyah hamliah yang diikat dengan adat syarat. Nanti bila kita tengok contoh ni kita akan nampak betul lah memang dia dua qadiyah hamliah. Cuma bezanya dia tak boleh berdiri sendiri, dia tak boleh ada satu juzuk dia. Dia kena ada dua qadiyah dan dia mesti ada adat syarat. Itu sebab nama dia qadiyah syartiyah. Okey, sababun tasmiyah, kenapa dinamakan qadiyah syartiyah? Kerana ada adat syarat. Ini saya senaraikan lah. Dalam buku tak ada lah. Ini saya senaraikan saja antara adat syarat. Ini bolehlah kita kongsikan dengan pelajar supaya pelajar maklum bila dia nampak ayat tu yang ada adat syarat ni, dia tahu ni adalah qadiyah syartiyah. Okay, apa adat syarat dia? Saya kongsikan 5 kat sini.
In iza is laukana. Nanti kalau ada ustaz-ustazah yang nak tambah nanti boleh share lah. Okey, seterusnya. Okey, ni pembahagian untuk kodiah syartiyah, aksam kodiah syartiyah. Okey, terbagi pada dua, kodiah syartiyah muttasilah, kodiah syartiyah munfasilah. Okey, Ustazah, saya tambah ni takrif ni dan contoh untuk kodiah syartiyah munfasilah. At least walaupun tak masuk dalam sukatan, dia tahulah bila dia tengok ayat ni, oh ini kodiah syartiyah munfasilah. Nampaklah ada beza dia dengan kodiah syartiyah muttasilah. Okey, kita tengok dulu takrif kodiah syartiyah muttasilah. Okey, takrif untuk kodiah syartiyah muttasilah, hiya allati aujabat talazum baina tarfaiha. Hiya allati aujabat at-talazum baina tarfaiha, iaitu yang wajib ataupun hendaklah ada kelaziman, ada keserasian di antara dua juzuknya. Dua taraf dengan juzuk tu sama je sebenarnya. Okey, sebab ada setengah buku dia tak guna baina tarfaiha, dia guna baina juz'aiha. Jadi boleh mana-mana. Cuma kita raikanlah takrif yang dalam buku ni. Yallati aujaba at-talazum baina tarfaiha, hubungan antara dua juzuk tadi dalam bentuk yang lazim. Okey. Contoh dia, maknanya hubungan tu bukan hubungan yang janggal lah, hubungan yang lazim. Contoh dia, kullama kanat asyamsu tali'ah kana an-nahar mawjudan. Setiap kali terbitnya matahari, maka siang pun muncul. Jadi yang dikatakan talazum tu apa? Ni dia punya, orang kata kesinambungan cerita tu. Okey, kesinambungan cerita dan dia saling berkait lah. Okey, itu yang dikatakan talazum. Okey, saya warnakan dengan dua warna kat sini. Kullama kana asyamsu tali'ah kana nahar mawjudan. Inilah yang saya nak tunjukkan, macam saya cakap tadi, dia adalah gabungan dua kodiah hamliah. Apa buktinya? Ni, asyamsu tali'ah. Asyamsu tali'ah ni satu kodiah dan an-nahar mawjudan satu kodiah hamliah yang lain. Tu sebab dia diiktibarkan sebagai gabungan dua kodiah hamliah. Cuma diikat dengan adat syarat. Mana adat syarat dia? Ni, kullama kanat ni, kana ni. Kana ni lah dia jadi dia punya adat syarat. Sababut tasmiyah. Okay, kenapa dinamakan dia sebagai muttasilah? Ittisalu tarfaiha, kerana saling berhubung dua rukun dia tu dalam keadaan sidqan wa ma'iyah, dalam keadaan membenarkan dan bersatu kedua-duanya. Ada setengah nak cakap, kalau kita nak faham kodiah syartiyah muttasilah ni, nak bagi pelajar faham, kita boleh kata dia ada kaitan dengan sababiyah dan musababiyah. Dan sababiyah tu mestilah mendahului musababiyah. Contohnya macam kita kata, macam mana kita nak buktikan siang tu ada? Siang tu musababiyah dia. Jadi bukti siang tu ada ialah terbit matahari. So terbit matahari ni jadi dia punya sababiyah. Okey. Itulah dikatakan dia sebagai ittisaliyah tadi ataupun muttasilah. Okey, yang kedua ni tak ada dalam buku tapi saya tambah untuk ilmu, untuk apa orang kata, ilmu tambahan untuk pelajar kita. Okey, qadiyah syartiyah munfasilah hiya allati hukmu fiha bitanafi baina tarfaiha, iaitu sesuatu penyataan yang dihukumkan padanya dengan saling menafikan, saling bertentangan di antara dua rukunnya. Contoh dia al-adad imma zauj au fard. Okey, bilangan ataupun nombor itu sama ada ianya genap atau ganjil. Jadi kat sini yang dikatakan tanafi dia ialah pada penggunaan adatul inat kat sini. Kan, sababut tasmiyah wujud adatul inat. Di mana adatul inat dia ialah imma au satu lagi am. Okey, mana-mana ada. So kita tahu yang itu adalah qadiyah syartiyah munfasilah. Kenapa dia munfasilah? Sebab dia saling menafikan ni. Bila dia kata sama ada genap atau ganjil, dia tak boleh disatukan. Dia saling berbeza lah pilihan kan. Contoh kita kata pelajar itu sama ada Ali atau Omar.
Dia bukan orang yang sama lah maksudnya. Ali atau Omar. Dua subjek, dua afrad yang saling menafikan, berlawanan. Kita tak boleh kata pelajar itu sama ada Ali atau Ali. Itu tak, dia tak menafikan. Okey. Okey, kita teruskan sikit lagi. Ada 3 slide lagi. Okey. Kalau dalam Qadiyah Hamliah, kita ada mauduk dan mahmul untuk ajza'. Yang ini yang pelajar selalu keliru. Kalau dia tak mahir betul-betul yang ini, dia akan bagi jawapan yang salah lah. Dia menganggap dalam Qadiyah Syartiyah pun kita akan sebut sebagai mauduk dan mahmul. Okey, tapi sebenarnya berbeza. Dalam Qadiyah Syartiyah, ajza' dia sama, ada 2. Tapi untuk bahagian yang pertama kita panggil dia sebagai muqaddam. Okey, bahagian yang pertama kita panggil dia sebagai muqaddam. Bahagian yang kedua kita sebut dia sebagai at-tali. Muqaddam ni apa? Muqaddam ni kalau kita nak terjemah, mendahului lah kan. Mendahului, dan at-tali ni yang mengikutinya. Kalau kita perhatikan takrif untuk muqaddam dengan tali ni, dia sama dia dengan takrif apa ni? Apa nama dia? Mauduk dengan mahmul. Mauduk dengan mahmul dalam Qadiyah Hamliah sama dengan takrif muqaddam dan juga tali. Cuma istilah je berbeza. Okey. Untuk muqaddam, takrif dia tartibuhu at-taqdim. Sama dengan mauduk kan? Tartibuhu at-taqdim wa in dzukira akhiran. Dia mendahului susunan ayat tetapi ada kalanya dia berada di akhir. Begitu juga dengan tali. Kalau ikut susunan asasnya, dia biasanya dia akan berada di akhir, tapi ada kalanya dia berada di depan. Okey, saya tunjukkan contoh dalam 2 contoh kat sini, dan saya bezakan 2 contoh ni dari sudut warna dia. Kita akan nampaklah pergerakan muqaddam dan tali tu. Jadi untuk muqaddam saya warnakan biru dan untuk tali saya warnakan merah. Okey, cuba tengok In kana al-alam mudhi'an fan-nahar mawjud. Sekiranya alam itu bercahaya, maka siang pun muncul. Okey. So yang depan ni dia adalah muqaddam. Kenapa dia muqaddam? Dia sababiyah kan. Dia menjadi sebab munculnya siang. Okey. Alam bercahaya. Kemudian in kana an-nahar mawjud fal-alam mudhi'. Oh, maafkan saya terbalik kat sini. Okey. Okey, untuk misal yang pertama, Fanahar Maujud ni jadi dia punya muqaddam. Okey, sekejap ya. Saya buka sekejap. Nanti keliru. Okey. Okey, betul tak? Okey. Jadi muqaddam tu saya tandakan dengan warna merah. Muqaddam maksudnya yang mendahului. Cuma dalam misal yang pertama saya letakkan muqaddam tu di akhir. Dan misal yang kedua saya letakkan muqaddamnya di depan. Okey, jadi kenalah siang tu muncul dulu baru alam tu bercahaya. Okey, kalau dalam buku pun sama dekat muka surat 13. Kan? Al-alam muti'an tu jadi dia punya tali. Dan nahar maujud tu jadi muqaddam. Okey. Kalau saya tersilap tolong betulkan ya. Tapi itulah maksud dia. Maknanya yang sababiyah tu adalah muqaddam dan yang tali itu adalah dia punya musababiyah dia. Maknanya apa yang berlaku kemudian. Okey. Selesai untuk ajza' qadiyah syartiyah muttasilah. Okey. Seterusnya. Yang ini kita boleh rujuk dekat muka surat 14. 14 dalam buku teks. As-sur fil qadiyah. Okey, as-sur fil qadiyah asy-syartiyah al-muttasilah wa aqsamuhu. Okey, sur dalam qadiyah syartiyah muttasilah dan juga bahagiannya. Okey, sama macam qadiyah hamliah. Qadiyah hamliah ada sur, qadiyah syartiyah juga ada sur. Cuma kalau Ustaz Ustazah semua perhatikan dekat muka surat 14 tu, cuba tengok dekat takrif sur qadiyah syartiyah ni.
Okey, okey, saya ambil takrif yang di bahagian hadapan sahaja, iaitu al-lafzu ad-dallu ala miqdarul ahwal wal azman. Okey, kenapa saya tak ambil takrif yang kedua tu? Kan ada disebut aw huwallazi yubayyinu kamiyatu afradil mawdu' kulliha aw ba'daha. Okey, kenapa saya tak ambil yang tu? Sebab yang itu dia merujuk pada sur qadiyah hamliah. Jadi saya ambil yang depan ni saja. Okey, sebab sur qadiyah hamliah dia lain dengan sur qadiyah syartiyah. Sur qadiyah hamliah dia berkaitan dengan bilangan. Tapi kalau sur qadiyah syartiyah dia berkaitan dengan miqdarul ahwal wal azman, berkaitan dengan kekerapan sesuatu keadaan atau masa. Kekerapan sesuatu keadaan atau masa. Dia bukan berkaitan dengan bilangan. Walaupun istilah dia nanti kat bawah ni sama, tapi dia bukan berkaitan dengan bilangan. Okey, pembahagian sama je macam qadiyah hamliah. Dia ada sur, ada yang tidak ada sur. Okey, yang pertama, untuk kuliah mujabah ataupun kimi, dia dah tak sama dah dia punya sur ni. Kalau sur dalam qadiyah hamliah kita gunakan kulun dengan jami'un. Tapi dekat dalam qadiyah syartiyah kita gunakan kullama dengan ataupun mahma. Bukan guna dua-dua atau. Sebab ni contoh saja. Okey, jadi kat sini takrif dah berbeza dah ni. Takrif kullama dia dah tak jadi semua, dia jadi acap kali ataupun setiap kali. So benda berkaitan dengan acap kali ataupun setiap kali ni, dia berkaitan dengan kekerapan masa, berapa kali benda tu berlaku. Tu maksud dia dia berkaitan dengan kekerapan masa, bukannya bilangan. Okey. Begitu juga dengan kuliah salibah. Sur untuk kuliah salibah ataupun kisi kita gunakan laisal battata. Laisal battata membawa maksud tidak berlaku sama sekali. Tidak berlaku sama sekali ataupun mustahil berlaku sama sekali. Tu untuk maksud laisal battata. Okey, kemudian untuk juz'iyah mujabah, qad yakun. Qad yakun membawa maksud kadang-kadang berlaku. Kadang-kadang berlaku. Dan pasangan dia ialah juz'iyah salibah, qad la yakun ataupun boleh juga kita guna laisa kulama. Okey, maksud dia sama je dua-dua, iaitu kadang-kadang tidak berlaku. Okey, kalau kita tengok yang tadi kulama setiap kali, laisal batata tidak berlaku sama sekali, qad yakun kadang-kadang berlaku, qad la yakun kadang-kadang tidak berlaku. Kan? Okey, dan syahsiah dengan mumalah macam biasalah dia tidak ada sur. Okey. Saya terus pergi kepada slide yang terakhir. Okey, slide yang terakhir, ni dia punya detail lah, contoh. Macam biasa saya akan kekalkan contoh yang hampir sama. Yang membezakan hanya sur. Cuba perhatikan dekat atas ni, untuk kimi, kullama inji'tani akramtuka, setiap kali kamu datang kepadaku, aku akan muliakan kamu. Jadi, inji'tani akramtuka ni saya gunakan untuk semua bahagian yang ada kat sini. Dan saya hanya bezakan dari sudut penggunaan sur. Okey, pasangan dia ialah laisal battata in ji'tani akramtuka. Tidak berlaku sama sekali apabila kamu datang kepadaku, aku akan muliakan kamu. Okey. Untuk Jimmy, qad yakun in ji'tani akramtuka. Kadang-kadang apabila kamu datang kepadaku, aku akan muliakan kamu. Dan untuk juz'iyah salibah, laisa kullama maksud dia kadang-kadang tidak berlaku apabila kamu datang kepadaku, aku akan muliakan kamu. Okey, itu untuk yang ada sur. Okey, untuk yang tak ada sur, kat sini kena apa ni, ada bukan penambahan, ada sesuatu yang penting kat sini. Okey, untuk mumalah mujabah, dia tak ada surah kat depan ni, in ji'tani akramtuka. So dia pergi kepada contoh yang basic je lah. Apabila kamu datang kepadaku, aku akan muliakan kamu. Dan mumalah salibahnya kita hanya masukkan adat salbi laisa sebagai bukti kita menafikan. Dan untuk
untuk yang seterusnya kita guna mehmi. Mehmi ni maksud dia ialah mahsusah. Mehmi maksudnya mahsusah. Kalau tengok dalam buku teks muka surat 15, okey, muka surat 15 kita dah tak guna syasiah, kita guna mahsusah. Mahsusah digunakan untuk qadiyah syartiyah. Nanti dalam qadiyah syartiyah munfasilah pun dia guna mahsusah juga. Itu je beza dia dengan hamliyah. Kalau dalam hamliyah kita guna syasiah, yang ini mahsusah. Tapi dia punya maksud sama je. Mahsusah ni nak menunjukkan bahawa ianya adalah khusus, dan khususnya qadiyah syartiyah dia tak macam qadiyah hamliyah. Kalau qadiyah hamliyah kita nak tahu yang dia khusus ialah apabila dia punya mauduk dia ada kata nama khas ke, ataupun ada isim mausul ke, ada isim isyarah ke. So kita nampak je benda tu, kita tahu itu adalah syasiah. Tapi kalau dalam qadiyah syartiyah, untuk menunjukkan khususnya dia, mahsusahnya dia, ialah apabila ayat tersebut diikat ataupun ditambah dengan perkataan yang menunjukkan masa. Dia terikat dengan masa. Contoh dia al-an, tak semestinya al-an apa-apa saja yang menunjukkan masa. Contohnya al-yaum, ams, fi sa'ah sadisa, fi yaumis sab, apa saja yang menunjukkan masa. So apabila ada penggunaan masa kat sini, kat tengah ni, dia menunjukkan bahawa ayat itu adalah berbentuk mahsusah mujabah. Dan kalau kita nak salibahkan dia, hanya perlu tambah laisa di depan dan pastikan kita mengekalkan dia punya masa di situ. Sebab inilah yang nak membezakan dia dengan muhmalah. Okay. So itu sajalah untuk tajuk qadiyah hamliyah dan juga qadiyah syartiyah kita pada petang ni. Dan saya harap ustaz-ustazah semua boleh faham dan boleh terima dengan baiklah penerangan saya. Sekiranya ada yang tak jelas, bolehlah diusulkan terus dan saya serahkan kembali kepada Ustaz Ridwan.